kapal terbang pengembom tentera British kelihatan berlega-lega di ruang angkasa daerah Song untuk mengadakan serangan hendap terhadap tentera Jepun. Access granted. Berdasarkan sejarah awal Pekan Song, suku kaum yang pertama menjelajah tanah ini adalah suku kaum Kayan. Kumpulan tersebut sebenarnya telah berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain kerana mengamalkan pertanian nomad sehinggalah kaum tersebut telah mengamalkan cara pertanian kekal. Kaum tersebut lebih mementingkan aktiviti-aktiviti pertanian dan kebudayaan dari peperangan. Dalam masa sama, kaum Iban pada masa itu mula berhijrah dari sempadan Indonesia menerusi Sungai Kapuas dan beberapa batang sungai yang lain. Mengikut sejarah awal negeri Sarawak, kaum tersebut telah menyusuri beberapa batang sungai penting seperti Sungai Katibas, Bengkit, Rejang dan Skrang dan seterusnya menetap di bumi Sarawak. Tujuan penghijrahan tersebut adalah untuk mencari tempat bercucuk tanam yang baru serta memburu binatang bagi menyara kehidupan seharian mereka. Menurut sejarah awal, kaum tersebut telah dipimpin oleh beberapa pahlawan yang gagah bagi melindungi puak tersebut daripada ancaman musuh. Setelah berkayuh begitu lama menyusuri Sungai Bangkit dan Katibas, kaum tersebut mula menetap di tepi Sungai Katibas sehingga terdapat beberapa kumpulan yang lain berhijrah ke kuala Sungai Katibas. Oleh kerana terdapat beberapa persengketaan berlaku antara kedua-dua suku kaum tersebut, maka berlakulah peperangan antara mereka. Persengketaan tersebut telah memakan masa yang begitu lama. Oleh itu, siapa kuat maka dialah kudrat dan akhirnya terpaksalah kaum Kayan mengalah dan seterusnya berundur mengikut hulu Sungai Rejang sehingga ke daerah Belaga. Sebenarnya nama daerah Song dikenali sebagai Long, yang bermaksud anak sungai oleh kaum Kayan. Setelah ditewaskan oleh suku kaum Iban, maka barulah ditukar kepada Song sempena nama salah seorang pahlawan Iban yang mengetuai peperangan tersebut. Song merupakan salah seorang pahlawan yang telah menewaskan suku kaum Kayan. Kumpulan di bawah pimpinan Song ini merupakan kaum yang pertama menjelajah bumi Song dan kemudiannya menetap di sini. Mengikut sejarah kaum Iban, asal-usul kaum tersebut adalah dari Indonesia. Mengikut sumber sejarah yang lain, pada satu masa dahulu, terdapat seorang balu yang bernama Puan Song berasal dari kampung Nangka Sibu telah menetap di muara Sungai Song dan menjalankan aktiviti pertanian. Beliau merupakan kaum Tanjung iaitu salah satu rumpun puak Melanau. Setelah sekian lama menetap di sini, maka ramailah rakan serta saudara mara yang ingin menziarah beliau. Setelah ditanya ke mana hendak dituju, maka dijawabnya, hendak pergi ke rumah Song. Nama tersebut telah menjadi kekal sehingga ke hari ini. Sejak 1800, kaum Cina dan Melayu telah mula bertapak di daerah Song dengan mendirikan beberapa buah kedai pondok dan menjalankan aktiviti perniagaan. Di samping itu, terdapat juga beberapa buah pondok perniagaan yang didirikan terapung di atas sungai. Antara bahan-bahan yang diniagakan adalah keperluan harian sahaja. Pada mulanya, sistem perniagaan barter digunakan sebagai barang penghantaran dalam kalangan peniaga dan pembeli. Setelah penjajahan Rajah Brok, barulah mata wang diperkenalkan. Berdasarkan sumber sejarah yang lain, dikatakan bahawa pada masa tersebut, orang Melayu yang pertama menjejak kaki ke tanah Song ini terdiri dari 3 orang iaitu Encik Haji Tahir, Encik Haji Omar dan Encik Haji Dollah. Mereka dikatakan datang ke sini dengan tujuan untuk berniaga. Pada tahun 1937, terdapat sebuah kampung Melayu yang pada masa itu terdapat 10 buah rumah Melayu sahaja. Sungguh pun belum ada lagi penghulu atau ketua kampung, tetapi mereka tetap hidup aman dan damai. Kaum Iban kebanyakannya bekerja sebagai penoreh getah dan juga petani. Mereka mengumpul hasil-hasil hutan dan bertani, seterusnya dijual kepada saudagar-saudagar di Pekan Song untuk ditukar dengan barang keperluan harian.
Mengikut sumber sejarah daerah Song, pada masa itu hanya terdapat 20 buah kedai pondok sahaja. Kesemuanya didirikan daripada papan dan beratapkan nipah. Walaupun terpencil, namun perniagaan mereka sangat menguntungkan. Walau bagaimanapun, suasana mula menjadi tegang pada tahun 1944 apabila pihak tentera Jepun telah menakluki tanah Melayu sehingga ke daerah Song. Semasa pendudukan tentera Jepun pada tahun 1944, ramai orang Song telah melarikan diri ke Sengayan. Semasa dalam perjalanan ke destinasi tersebut, ramai antara pelarian sering mengalami pelbagai rintangan dan kesusahan dan kadangkala hampir menemui maut setelah dikecam oleh tentera kerajaan British bahawa mereka adalah pelarian dari daerah Song. Mengikut sumber sejarah, Pekan Song telah musnah terbakar atas serangan tentera Jepun dan berdilan meriam oleh kerajaan British. Hanya bangunan sekolah, masjid dan pejabat kerajaan tidak terbakar dalam kejadian tembak-menembak. Semasa ketiadaan pemerintahan kerajaan, kejadian mencuri berleluasa selepas penaklukan tentera Jepun. Kebanyakan orang-orang Iban ramai yang terkorban setelah ditembak oleh orang Jepun. Tentera Jepun sangat ditakuti oleh masyarakat Cina. Oleh yang demikian, mereka bekerjasama untuk menjaga kepentingan hak mereka. Semasa pendudukan tentera Jepun, kebanyakan orang Cina di bahagian Sibu dan daerah kecil yang lain berasa takut dan melarikan diri ke daerah ini. Mereka sangat takut kepada tentera Jepun yang terkenal dengan hukuman dan seksaan yang kejam. Kebanyakan mereka di daerah ini merasa keperitan hidup semasa penjajahan orang Jepun. Semasa pendudukan Jepun, barang keperluan harian terputus kerana kekurangan bahan ekspor dari negara luar. Tentera Jepun dikatakan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan segala keperluan asas dari orang ramai. Dari segi pendidikan, pihak tentera Jepun telah memperkenalkan bahasa Jepun di semua sekolah. Semua kurikulum dan gerak kerja luar diselitkan dengan unsur-unsur kebudayaan orang-orang Jepun. Pada masa itu juga, saudagar-saudagar Cina mula menunjukkan sentimen pendidikan mereka dengan menubuhkan sebuah sekolah pondok bagi mendidik anak-anak muda supaya berilmu pengetahuan. Oleh itu, telah ditubuhkan lembaga sekolah yang pertama dan terdiri daripada 4 orang ahli kesemuanya. Sehubungan itu, sekolah tadika yang pertama juga dibina hasil sumbangan saudagar Cina di daerah Song. Hal ini telah menunjukkan keprihatinan masyarakat Cina terhadap pelajaran anak-anak kecil di daerah ini, termasuklah saudagar-saudagar Cina serta kaum-kaum yang lain. Encik Ling Chai itu merupakan pengerusi yang pertama. Pada tahun 1945, kapal terbang pengembom tentera British kelihatan berlega-lega di ruang angkasa daerah Song untuk mengadakan serangan hendap terhadap tentera Jepun. Dalam pada itu, kaum Iban telah bersiap sedia dengan alat kelengkapan peperangan mereka untuk menyerang tentera Jepun dengan bantuan orang-orang tempatan. Mengikut saksi-saksi peperangan pada masa itu, pihak tentera British telah mengadakan serangan udara secara besar-besaran sehingga kebanyakan harta benda awam musnah akibat letupan bom. Kesemua kedai-kedai yang ada pada masa itu sama sekali telah dijilat api. Oleh yang demikian, penduduk telah berhijrah ke Pekanbaru setelah harta benda mereka dimusnahkan dan kebanyakan mereka hanya tinggal sehelai sepinggang sahaja. Perasaan takut orang-orang tempatan terutamanya kaum Cina pada masa itu mula menjadi resah setelah dibunuh orang Iban. Purata kematian setelah strategi tersebut dijalankan, dianggarkan sebanyak 18 orang Cina dan 20 orang Jepun telah terkorban. Oleh yang demikian, dengan rasminya pada tahun 1945, peristiwa penting iaitu daerah kecil Song telah dipindahkan dari Pekan Lama ke Pekan yang baru. Kebanyakan bahan-bahan keperluan asas semasa kekalahan tentera Jepun adalah bergantung kepada saudagar-saudagar dari bahagian Sibu. Aktiviti-aktiviti perniagaan serta ekonomi mulai pulih seperti sediakala setelah kerajaan Raja Brooke menyerahkan negeri Sarawak kepada orang British.
Terdapat banyak perubahan yang telah berlaku dalam daerah ini sejak daerah ini bertukar tampuk pimpinannya. Kerajaan British telah memperuntukkan sebanyak 172,800,00 atau 7,200,00 mata wang Rajah Brooke bagi setiap individu untuk menyediakan rumah-rumah kediaman dan kedai di daerah ini. Ketua Perniagaan Cina yang pertama ialah Encik Chua Unti. Beliau juga merupakan orang Cina yang pertama menjalankan aktiviti perniagaan, manakala Encik Tai Siong merupakan orang Cina bangsa Fuzhou yang pertama menjelajah Pekan Song. I should fuck her in the Benz.